Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada murid-murid kelas 2 UM dan 2 USM. Hari ini kita bersama lagi. Hari ini pada 9 September 2021 kita bersama dalam kelas PDPR tingkatan 2. Dan pada hari ini kita akan membicarakan tajuk hijrah, detik bersejarah. Okey, semua bersedia ke? Selamat datang Nur Nadia Batrisha. Sekarang kita ada 5 orang. Okey, alhamdulillah. Okey, semua saya harap bersedia. Dan tajuk ni, untuk mengupas tajuk hijrah ni, kita mesti relate, mesti kaitkan dengan tajuk yang terdahulu sebelum ini, iaitu tajuk apa sebelum dia? Tajuk terbitnya Fajar Dakwah, iaitu permulaan dakwah. Rasulullah, Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul dan Nabi Muhammad mula menyampaikan dakwah di Mekah. Secara umumnya, di mana kita pelajari minggu lepas, macam mana sambutan penduduk Mekah terhadap dakwah Rasulullah. Macam mana? Sangat teruk. Mereka bukan setakat menolak dakwah Rasulullah, malah mereka juga mengancam fizikal diri Rasulullah itu sendiri. Rasulullah dianggap orang yang memecah belahkan kaum mereka, memecah belahkan kepercayaan mereka, dan dianggap sebagai musuh. Dan pelbagai usaha dilakukan. Antaranya ialah menyekat pergerakan Rasulullah, memboikot ataupun memulau Rasulullah dan keluarga Bani Hashim, dan cubaan untuk membunuh. Jadi kita nak faham, selama Rasulullah berdakwah di Mekah, dakwah tu ditentang hebat oleh kaum musyrikin, orang Arab sendiri ditentang dan dikekang. Rasulullah seperti tak boleh nak bergerak ke mana-mana dan orang-orang yang mengikut baginda pun tak ramai. Okey, itu yang kita pelajari pada minggu lepas. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tajuk hijrah. Apa dia hijrah? Secara umumnya kita pernah dengar perkataan hijrah. Hijrah itu berpindah. Kita tahu dah Rasulullah berpindah daripada Mekah ke Madinah. Rasulullah berpindah Mekah ke Madinah. Sebab di Mekah dah tak boleh dah. Akhirnya Allah memerintahkan supaya Rasulullah berpindah ke Madinah. Jadi hari ini saya akan sharekan di sini buku teks untuk kita sama-sama telaah dia. Okey. Boleh nampak kan? Tajuk pelajaran ke-21, bidang sirah dan tamadun Islam, hijrah, detik bersejarah. Kita nak sebut pada hari ini bagaimana Rasulullah SAW yang kampung dia ialah Mekah tu, kampung halaman dia Mekah, tiba-tiba dia diarahkan oleh Allah supaya berhijrah dan berpindah ke Madinah. Okey, ini bukan satu perkara yang kecil, perkara yang besar. Kita pun kalau kita duduk kat kampung kita, kalau kita disuruh berpindah pun kita tak suka. Kita mesti nak duduk kat situ. Tapi demi kerana nak menyebarkan ajaran Islam, Rasulullah mengikut perintah Allah berhijrah ke Madinah. Dan hari ini kita sangat beruntung kerana kebetulan, alhamdulillah, tarikh kita hari ini 9 hari bulan September sama dengan tarikh perpindahan Rasulullah ke Madinah, iaitu pada 9 hari bulan September tahun 622. Sama dengan tarikh hari ini, alhamdulillah. Tarikh sama. Rasulullah berpindah pada tarikh ini. Hari ini hari ulang tahun hijrah. Hari inilah tarikh Rasulullah berhijrah ke Madinah pada tahun 622. Sekarang tahun 2021. Kamu kira sendirilah. 2021 tolak 622. Berapa tahun dah Rasulullah berhijrah. Okey. Okay, kita tengok buku teks kita. Okey, peta yang kita nampak di sini ialah peta tanah Arab, di mana kedudukan dalam bulatan merah itu ialah Mekah dan Madinah. Okey. Dari Mekah ke Madinah, iaitu dari Mekah ni dan ke Madinah,
Jaraknya ialah 400 kilometer plus 400 kilometer plus. Maksud 400 kilometer lebih. Kalau macam jarak kita daripada Kuala Ketis Sungai Petani ke Kuala Lumpur lah lebih kurang. Jarak di antara Mekah ke Madinah. Sejauh itulah Rasulullah telah berpindah. Okey. Sekarang nak tengok maksud hijrah tu apa. Dari segi bahasa, dari segi bahasa, hijrah ialah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu maksud hijrah. Pindah aja. Kalau kita duduk di Kuala Ketil, kita hidup pula di Pulau Pinang. Itu maksudnya berpindah. Itu maksudnya berhijrah. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi hijrah, dari segi istilah, yakni istilah kehendak syarak, hijrah itu apa? Iaitu perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau namanya Yathrib. Kan ada lagu hijrah kan? Perpindahan Nabi dan umat Islam, macam tu kan? Ini adalah perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah, tempat kampung mereka asal tu, ke Madinah atau namanya ialah sebelum itu ialah Yathrib. Kamu sebut Yathrib, Y-A-T, Yathrib. Yathrib ni merupakan nama asal kepada Madinah. Sebelum hijrah, namanya ialah Yathrib. Bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah tukar nama daripada Yathrib ke Madinah. Okey. Peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun 13 kerasulan. Tahun 13 kerasulan. Maksud kata dah 13 tahun Nabi menjadi Rasul, bersamaan dengan tahun 622 Masihi. Okey. Tarikh tepatnya ialah 9 hari bulan September. Sama tarikh dengan hari ini, alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala atak dah hari ini kita akan bertemu di Google Meet pada tarikh ini untuk membicarakan tentang peristiwa yang berlaku pada hari ini juga, iaitu pada tahun 622 Masihi hari itu. Okey, itu ialah maksud hijrah dari segi istilah. Bila berlaku peristiwa hijrah ni, jawab, ni dia tahun ke-13 kerasulan bersamaan dengan 622 Masihi. Umat Islam berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur selepas menerima arahan daripada Rasulullah. Okay. Dalam keadaan orang Islam ditekan di Mekah apabila Rasulullah menyampaikan dakwah, selama 13 tahun mereka duduk dalam tekanan. Allah perintahkan kepada mereka supaya berpindah ke Madinah secara beransur-ansur. Tak mau bagi orang nampak. Nak buat senyap-senyap. Okey, sehari ni ada satu keluarga, dua keluarga pergi. Dia orang tak perasan. Kaum musyrikin Quraisy tak perasan. Mereka keluar dari kota Mekah secara rahsia supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin. Tiada seorang pun sahabat yang berani berhijrah secara terang-terangan. Mana nak berani, takut. Sebab tentangan, ancaman yang diberi oleh kaum musyrikin memang sangat berat. Kalau jumpa, mereka memang pancung kepala macam tu lah. Okay? Tak siapa berani. Kecuali Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab yang terkenal dengan sifat berani dia. Dia yang mengisytiharkan. Dia nak pindah ke Madinah, dia pun pergi. Okay? 2 tahun proses tu berlaku. Dia keluar sikit seorang-seorang pergi ke Madinah. Para sahabat beransur-ansur berhijrah ke Madinah. Setelah 2 tahun barulah Rasulullah berhijrah apabila mendapat isyarat daripada Allah. Okey, kita tengok kat sini. Seterusnya, faktor yang mendorong kepada berlakunya hijrah. Okey, yang pertama, isyarat daripada Allah. Allah SWT mengisyaratkan Rasulullah SAW supaya berhijrah sebagaimana firman-Nya. Okey, dalam surah Al-Anfal, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Maksudnya, dan ingatlah ketika orang kafir musyrikin Mekah itu menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka.
kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Okey, Allah, Nabi Muhammad ni kekasih dia. Jadi dia akan menjaga kekasih dia. Okey. Jadi Allah menggagalkan segala perancangan dan tipu daya yang dibuat oleh kaum musyrikin. Okey. Di antaranya ialah bila musyrikin ni nak bunuh Nabi, nak ancam Nabi, nak usir Nabi, Allah menggagalkan tipu daya mereka. Seperti mana peristiwa yang berlaku pada malam dia berhijrah tu sendiri. Nanti kita sebut pasal tu. Okey, yang kedua, memelihara akidah. Okey, ini faktor yang mendorong untuk memelihara akidah umat Islam, mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan akidahnya. Orang-orang Islam yang berhijrah tu meninggalkan kampung halaman dia, tempat asal dia, yang ada perniagaan meninggalkan perniagaannya, ada yang meninggalkan keluarganya. Okey, kenapa? Nak menyelamatkan akidah tauhid. Okey, bukan semua orang kuat macam Bilal. Bilal walaupun dihempap tubuhnya dengan batu, suruh keluar daripada Islam, dia tetap bersebut Ahad, Ahad, Ahad. Itulah Allah tu Esa, Allah tu Esa, tak maulah sembah berhala. Okey, bukan semua, tapi untuk menyelamatkan akidah ni, itulah mereka telah berpindah, berhijrah ke Madinah. Okey, yang ketiga, pelawaan penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib nu, yang duduk di Yathrib nu, ada sekumpulan penduduk Yathrib telah mempelawa Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin mereka di Yathrib. Okey. Bukan Madinah lagi, di Yathrib tu, dia ada berbagai-bagai puak. Okey, antara puak yang besar ialah kaum Aus dan Khazraj. Okey. Mereka ni bergaduh sekian lama dah ribuan tahun dah mereka bertelagah sesama puak mereka ni, kabilah dia ni bertelagah, dan sat kau ni menang, sat kau ni menang, sat berperang, sat bergaduh macam itulah. Tak ada penghujungnya. Sehinggalah mereka mendengar tentang Muhammad di Mekah. Mendengar akhlak Muhammad, mendengar tentang macam mana masyarakat menguruskan kaum dia, pengikut dia. Mereka sangat tertarik kepada akhlak Nabi Muhammad ni. Dan kalau bolehlah, mereka ni nak berasa nak panggil lah Muhammad tu main duduk kat tempat kita ni, main duduk kat Masjid Yathrib kita ni, supaya dia boleh memimpin kita dengan akhlaknya tu. Kita tak mau dah duduk dalam pertelingkahan pergaduhan ni. Okay? Sebab tu mereka mempelawa kepada Muhammad untuk menjadi pemimpin mereka. Rasulullah mengadakan bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah. Bai'ah maksudnya perjanjian, mengadakan perjanjian pertama, Aqabah pertama, dan perjanjian bai'ah Aqabah yang kedua dengan sekumpulan penduduk Yathrib. Mereka datang ke Mekah jumpa Rasulullah, nak ajak Rasulullah, jomlah duduk dengan kami di Madinah. Dia kurang macam tu lah kan. Okay, Rasulullah buat perjanjian dengan mereka. Okay, kita tengok perjanjian tu sekejap nanti. Baginda telah menghantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran kepada penduduk Yathrib. Rasulullah dah hantar dah seorang sahabat nama Mus'ab ke Yathrib untuk ajar penduduk Yathrib. Okay. Spektrum ilmu antara orang yang terawal berhijrah termasuklah Abu Salamah. Beliau tidak dapat membawa isteri dan anaknya berhijrah sama-sama kerana dihalang oleh anggota keluarganya. Itulah sebenarnya tentangan ataupun masalah orang-orang sahabat-sahabat pada masa tu. Macam-macam. Ada yang nak pindah tapi keluarga belah isteri tak bagi, sebab keluarga belah isteri dia tu tak masuk Islam lagi, masih lagi kafir lagi. Jadi dia berpindah semua seorang. Okey, isi kandungan bai'ah Aqabah yang pertama. Okey, orang-orang Yathrib ni dah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengikat perjanjian mereka. Yang pertama, mereka tidaklah boleh menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak mengada-ngadakan dusta, dan tidak menderhakai perkara yang baik. Maksud kata, Rasulullah suruh orang-orang Yathrib ni berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalau kamu tertarik kepada akhlakku, inilah akhlakku. Itulah, tu buat macam itulah. Tak menyekutukan Allah, tak mencuri, tak berzina, tak membunuh anak, tak mengadakan dusta, dan tidak derhaka kepada perkara yang baik. Okey, ini berlaku pada bulan Julai. Okey, peristiwa ni berlaku pada bulan Julai tahun 621. Ni Aqabah yang pertama. Julai
621. Siapa? Azim. Welcome Azim. Setahun selepas tu, iaitu pada bulan Jun 622, tahun depannya, setahun lepas tu, orang Yathrib ni mari pula jumpa dengan Nabi, dan Nabi mengikat perjanjian dengan orang Yathrib ni sekali lagi, yang mana isi kandungan bai'ah Aqabah yang kedua ni, okey, mereka berjanji untuk melindungi dan mempertahankan Rasulullah seperti melindungi keluarga sendiri. Depa duk nak ajak dah Rasulullah ni pergi ke Yathrib. Orang Yathrib tu, kamu bayangkan, di Yathrib, di Madinah tu, sebelum tu nama Yathrib, dia baru panggil Muhammad, ya Rasulullah, marilah kat kami, doa dengan kami. Begitu kurang macam itulah. 2 tahun proses duk pujuk tu, buat perjanjian Aqabah 1 Julai 621 hingga perjanjian Aqabah 2, iaitu pada Jun 622. Sedangkan di Mekah ni pula, Nabi ni ditentang hebat, okey, oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Yang keempat ni, faktor penentangan ni, penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat. Musyrikin Quraisy Mekah melakukan pelbagai bentuk penentangan, termasuklah penyiksaan terhadap umat Islam. Sebab mereka kuat, mereka ramai. Jadi mereka menindas, membuli umat Islam. Tekanan ke atas Rasulullah SAW pula semakin hebat, terutama selepas kematian bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib. Okay. Abu Talib, orang yang paling kuat mempertahankan Nabi, menjaga Nabi. Abu Talib ni orang yang ada nama, disegani di Mekah. Dan juga meninggalnya isteri Nabi, iaitu Khadijah, pun orang yang kuat mempertahankan Nabi juga. Jadi Nabi macam patah kaki, hilang tempat bergantung. Okay? Jadi selepas itu Allah SWT pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Kemuncak kepada penentangan mereka ialah mereka berpakat di Darul Nadwah. Darul Nadwah. Berpakat di Darul Nadwah ni, Darul Nadwah untuk apa? Untuk mereka membunuh Rasulullah SAW. Okay? Pakatan membunuh Nabi Muhammad di Darul Nadwah. Mereka bermesyuarat, dalam mesyuarat itu bersetuju untuk seorang pemuda yang gagah daripada setiap puak dipilih untuk membunuh Nabi. Kan di Mekah ni ada banyak kabilah, banyak puak-puak, jadi bermesyuarat setuju. Setiap puak, setiap kabilah hantar seorang lelaki yang paling gagah, dan mereka akan pergi untuk membunuh Nabi secara serentak. Kenapa nak bunuh Nabi secara serentak? Supaya Bani Hashim tidak dapat menuntut bela atas kematian Nabi Muhammad. Mereka masih takut kat Bani Hashim tu, duk segan ni, orang tu duk segan kan. Jadi kalau setiap puak tu hantar seorang nak bunuh Nabi Muhammad, jadi selepas Nabi Muhammad mati, orang tak boleh nak tuntut bela lah. Nak tuntut bela kat siapa? Semua puak ada. Itu perancangan dia macam tu lah. Okey. Okey, kita tengok peristiwa penting semasa dakwah Rasulullah. Okey. Pada 27 Safar, bulan Safar. Ni kita dah masuk bulan Safar dah ni. Bulan Safar di Mekah. Pada waktu tengah malam, Rasulullah SAW keluar bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula tidur berselimut di tempat baginda untuk mengelirukan musyrikin Quraisy. Jadi pada malam 27 Safar tu, bersamaan dengan 9 September 622 Masihi, wakil daripada setiap kabilah tu, lelaki yang gagah tu, okay, pergi kepung rumah Rasulullah. Pada malam tu juga, mengikut perancangan dia, bila Nabi tidur, dia akan naik dan bunuh Nabi di tempat tidur dia. Perancangan dia tu. Jadi dia kepung lah rumah Nabi ni, senyap malam, tak nampak apa, gelap, tapi ada orang duk tunggu. Pada waktu tu jugalah, dalam rumah Rasulullah tu ada Abu Bakar dan juga Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan ketika Nabi nak keluar tu, Allah telah menjadikan
musyrikin Quraisy yang duk berhimpun, yang duk mengepung rumah Nabi tu, terlena semuanya kehendak Allah. Subhanallah, subhanallah, terlena, tak sedar apa kan. Tempat tidur Nabi tu diganti oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Talib. Jadi Nabi Muhammad beserta dengan sahabat dia, Abu Bakar As-Siddiq, keluarlah perlahan-lahan daripada rumah tu. Okey. Jadi bila depa lena, lepas Nabi keluar dia, depa pun terjaga daripada lena. Terjaga, terus nak naik ke atas. Terus depa pun menghunus pedang naik ke atas rumah Nabi Muhammad, pergi ke tempat tidur tu, dan mereka membuka selimut tu. Tengok-tengok Ali. Masing-masing tercengang. Mana Muhammad? Lepas tu dia pun tak bunuh lah. Dia pun tak bunuh Ali. Ali ni pun kawan-kawan juga. Orang kata apa? Dia pun duduk di Mekah. Dia pun duduk dalam masyarakat yang sama. Ali pun kawan-kawan mereka juga sebahagiannya tu. Pokok-pokok tengok Ali lah. Muhammad tak ada, tak jadi bunuh. Ali ni pun tak bunuh lah sebab bukan matlamat dia nak bunuh Ali. Rasulullah pergi mana? Dah keluar daripada rumah tu, dah bergerak perlahan-lahan. Okay? Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar menyusuri jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang ramai ke Madinah. Okay. Ada jalan dah antara Mekah dan Madinah tu, jalan utama. Bukan highway lah. Jalan orang duk lalu. Biasa orang lalu jalan tu. Okay. Tapi Rasulullah pilih jalan yang orang tak biasa lalu. Mungkin jalan belakang, jalan, dan Rasulullah tak direct, kan Mekah kan di selatan, Madinah di utara. Dia tak keluar direct macam tu, dia keluar ke selatan lagi, dia ambil jarak jauh lagi untuk dia lingkung tu. Kalau kita tengok dalam peta yang ada dalam buku ni, kamu tengok buku teks kamu, buku teks saya tak boleh tunjuk kat sini sebab dia dua belah muka. Okey, kalau peta ni Nabi Muhammad dia turun sikit. Mari kita tengok mana. Sekejap. Bolehlah nampak sikit. Ni. Okay, nampak tak? Ni Mekah. Ni Mekah. Nabi Muhammad dia turun ke bawah. Dan dia pusing balik naik ke atas. Kenapa dia tak keluar kot tu? Kenapa tak keluar kot tu? Itulah strategi dia. Dia tak keluar kot tu. Dia keluar ke selatan. Dan di selatan ni ada satu gua. Ada satu bukit nama Bukit Sur. Dan di situ ada Gua Sur. Tengok balik. Abdullah putra Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertugas meninjau dan melaporkan situasi yang berlaku di Mekah. Asma, putri Rasulullah, anak putri Abu Bakar, pula bertugas menyediakan bekalan makanan. Amir bin Fuhairah, hamba Abu Bakar, pula membawa kambing ke pintu gua untuk menyediakan bekalan susu dan menghilangkan kesan jejak kaki Rasulullah. Okey. Dalam perjalanan dia keluar daripada Mekah tu, dia singgah di gua, sebuah gua nama Gua Sur. Tingginya lebih kurang 400 meter ataupun 500 meter lebih kurang. Ada maklumat tu dalam buku teks. Anjatlah ke bukit tu dan masuklah ke dalam gua. Tunjuk gua tu nah. Sekejap. Stop presenting a window. Nampak tak? Inilah Gua Sur. Gua Sur yang ada di puncak bukit tu. Nabi dan Abu Bakar mendaki bukit dan masuk dalam gua ni. Gua ni nama Gua Sur. Okey. Jadi sepanjang proses berada di Gua Sur itu, anak Abu Bakar yang nama Abdullah tu duk tengok keadaan di luar, keselamatan macam mana, situasi di macam mana, duk berlapor kepada ayah dia dan Nabi Muhammad. Dan anak perempuan Abu Bakar nama Asma, pula bertugas menyediakan makanan, bawa makanan bagi dekat Nabi dan dengan ayahnya Abu Bakar. Dan hamba kepada Abu Bakar yang nama Amir bin Fuhairah bawa kambing pintu untuk nak sapu, nak di pintu gua tu, di luar gua tu,
untuk nak sapu jejak. Nak hilangkan jejak. Okey. Jadi Gua Sur ini, kamu tengok dalam gambar ni, Gua Sur dia ni gua yang kecil. Tinggi gua tu 1.25 meter. Maksud kata tinggi daripada, rendah lagi daripada ketinggian manusia biasa. Kalau macam kita, orang Melayu ni pun tinggi 1.6 kan, 1.7, 1.5 meter. Orang Arab ni badan besar-besar. Okey. Jadi tinggi tu rendah lah ceiling gua tu 1.25 aja. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam gua tu keadaan macam mana kalau gua tu rendah? Macam kita masuk dalam gua rendah kan, nak kena apa? Nak kena membongkokkan badan orangnya. Okey. Besar dah. Gua dalam gua tu lebih kurang 3 meter. 3 meter berapa kaki? 9 kaki lebih kurang. Jadi duduk dalam tu nampaklah daripada luar ni, kalau jenguk sikit macam tu nampak. Jadi tu dah, kamu tengok dah gambar gua saya tutup ni gambar gua. Okey. Di Mekah ni dah kecoh dah. Bila orang-orang kepung rumah Nabi tu tengok-tengok Ali bukannya Muhammad. Dia balik dah heboh dah satu Mekah. Lalu orang Mekah pun, pemimpin Mekah tawarkan, musyrikin Mekah menawarkan 100 ekor unta kepada sesiapa yang dapat menangkap Nabi Muhammad. 100 ekor unta. Harta yang banyak. Habislah pahlawan-pahlawan ni. Pahlawan-pahlawan Mekah ni semua naik kuda. Naik kuda. Pergi segenap cerut Mekah nak cari. Sebab tu tawaran 100 ekor unta. Kelompok Quraisy membuat operasi besar-besaran menjejaki Rasulullah SAW tu dia. Habis semua. Jadi anak Abdullah yang nama, anak Abu Bakar yang nama Abdullah ni tengok sampai kan. Sebahagian daripada mereka telah tiba ke Gua Sur. Tetapi dengan bantuan Allah mereka tidak dapat menemui Rasulullah SAW. Okey. Dalam keadaan yang cemas itu, Rasulullah mententeramkan Sayyidina Abu Bakar sebagaimana yang disebut oleh dalam surah At-Taubah ayat 40. Makna kata dalam Gua Sur tu, orang-orang Arab ni, orang Arab Quraisy ni yang mengejar Rasulullah tu dah sampai dah ke depan gua tu. Dah duduk tengok, tapi bantuan daripada Allah, Allah bagi binatang tu, labah-labah yang duduk di gua tu cepat-cepat buat sarang. Di pintu masuk gua tu buat sarang penuh tu dengan sarang labah-labah. Okay. Padahal gua tu kecil je. Gua tu kecil-kecil 3 meter. Bukannya dalam macam gua Sirih di Baling, bukan. Okey, gua kecil. Kalau jenguk pun nampak. Tapi depa tengok, sampai-sampai tengok tapak kaki dah tak ada dah. Sebab dibuang oleh Amir bin Fuhairah. Kemudian di pintu tu sarang labah-labah penuh. Jadi depa pun duk kata sama depa, Muhammad tak ada kot dalam ni. Kalau ada mestilah tu. Kita cek tengok macam mana. Tak ada Tengok sarang labah-labah tu, kalau dia masuk sarang labah tu habis dah lah. Macam tu. Maksud kata situasi tu yang sangat cemas. Kalau depa masuk je kan memang jumpa lah. Okey, tapi dalam keadaan cemas tu Rasulullah mententeramkan Sayyidina Abu Bakar. Okey. Dan kamu baca surah At-Taubah ayat 40. Seterusnya, setelah 3 hari dalam Gua Sur tu, mereka menuju ke Madinah bersama-sama dengan seorang petunjuk jalan, iaitu Abdullah bin Uraiqid, iaitu seorang musyrik yang jujur. Mereka duduk berapa lama dalam Gua Sur tu? 3 hari. Makan apa? Asma' duk buat main makanan. Okey. Gua Sur ni tak jauh daripada Mekah, lebih kurang 4 km. Jadi Asma' duduk kat Mekah, dia buat main makanan. Duduk bulan buat makanan. Selepas 3 hari barulah mereka keluar daripada Gua Sur tu dan ikut jalan yang tak diketahui orang. Orang tak tahu jalan. Tapi ada seorang yang boleh tunjuk jalan tu, iaitu namanya Abdullah bin Uraiqid. Okey. Siapa Abdullah bin Uraiqid ni? Dia ni tak Islam. Seorang musyrik.
tapi dia jujur. Maksud kata, dalam peristiwa hijrah ni, Rasulullah bekerjasama dengan orang yang bukan Islam juga. Tapi orang tu jujur. Ada satu peristiwa, orang musyrik namanya Suraqah bin Malik. Suraqah. Suraqah bin Malik berjaya menjejaki Rasulullah. Okey. Tetapi apabila dia menghampiri Rasulullah SAW, kuda yang ditunggangnya terperosok ke dalam pasir sebanyak 3 kali. Okay, macam inilah. Dia dah keluar daripada Gua Sur tu, dah ambil jalan dah nak pergi ke Madinah dah. Tiba-tiba Suraqah ni menunggang kuda ni. Kodok. Nampak. Nampak. Okey. Bila dia nampak, dia terus nak pergi tuju, nak pergi bunuh tu ya. Dah hulus pedang. Tapi Allah tertentukan dah kejadian. Kuda dia terjatuh, terplay out. Terplay out. Tertomoy. Masuk dalam pasir. 3 kali. Sampai ke depan Nabi pun dia terjatuh ke dalam pasir. Kuda dia jatuh. Jadi dia tak boleh nak bunuh Rasulullah. Rasulullah memaafkan Suraqah dan memintanya merahsiakan pertemuan mereka dan menjanjikan mahkota Kisra untuknya. Kisra ni apa tak? Kisra ni adalah pemimpin Parsi di Iran, jauhnya ribu-ribu kilometer. Rasulullah ni tak ada apa, yang ada cuma kuda tunggangan tu dengan sahabat-sahabat aja. Rasulullah kata, Suraqah, kalau kamu merahsiakan perkara ni, jangan beritahu siapa-siapa. Okey? Aku janjikan kepadamu mahkota tu, mahkota crown Kisra hak Parsi punya tu untukmu. Okey? Dan Suraqah ni akhirnya memeluk Islam pada zaman Umar, kalau tak salah saya. Okey? Kalau salah nanti saya betulkan. Iaitu apabila Islam berjaya membuka ataupun menawan Parsi, betul-betul lah mahkota Kisra tu dibagi kepada Suraqah oleh sahabat. Walaupun masa tu Rasulullah dah tak ada, sahabat bagi seperti mana janji Rasulullah dalam peristiwa ini. Okey. Jadi dia terlepaslah dia daripada Suraqah dan teruslah menggerakkan perjalanan mereka sehinggalah pada 8 Rabiul Awal. Okey. 8 Rabiul Awal iaitu pada 20 September. Okey. Iaitu pada tarikh 20 September. Rasulullah tiba di Quba. Quba nah, Q-U-B-A. Quba ni ada sampai sekarang, Quba. Dan Rasulullah tinggal beberapa hari di sana, dan semasa di Quba tu, Quba ni dah dekat dah dengan Mekah, dengan Madinah. Dalam berapa kilometer lah, saya tak berapa, nanti saya beritahu. Jadi duduk di Quba ni beberapa hari dan Rasulullah telah membina masjid yang pertama di dalam Islam. Bila orang tanya, apakah masjid yang pertama dibina dalam Islam? Masjid Quba. Dalam perjalanan hijrah Nabi singgah di Quba ni dan membina masjid. Ada dalam peta tu Quba. Ada dalam peta. Ni. Duduk belah nu. Duduk belah atas, tak saya tunjuk. Ni. Ni dia ni. Ni. Bila sampai, ni Quba, nombor 3 ni Quba, dan nombor 4 dah Madinah. Dah dekat sangat dah. Dan tapi Nabi singgah dulu di Quba yang dekat ni, dan Nabi duduk beberapa hari dan membina masjid yang dinamakan sampai sekarang namanya Masjid Quba. Okey. Seterusnya pada 12 Rabiul Awal. Okey. Empat hari lah. Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Jadi selama bila 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 24 September 622 Masihi, Nabi tiba di Yathrib.
Ketibaan Rasulullah ni disambut gembira. Orang Yathrib ni seronok sangat. Sampai mereka ni bernasyid melagu-lagu kan. Pernah dengar tak lagu ni? Tala'al badru alaina. Pernah dengar tak? Tu lagu yang dinyanyikan oleh penduduk Yathrib. Seronoknya mereka apabila Nabi sampai di Madinah. Okey, mereka berlumba-lumba merebut tali unta tunggangan Rasulullah dengan harapan Rasulullah menetap di rumah mereka. Okey. Rasulullah kan baru sampai, masing-masing nak ajak pergi rumah, nak ajak kalau boleh Rasulullah nak kalau boleh nak bawa pergi ke rumah masing-masing. Dia berlumba-lumba nak tarik tali. Tapi Rasulullah kata apa? Biarlah unta ni bergerak sendiri dan biarlah di mana dia berhenti, di situlah aku akan menginap. Akhirnya unta Rasulullah tu berhenti di mana? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ni watak ni kamu kena ingat ni. Nama orang yang memberi penginapan kepada Rasulullah apabila Rasulullah sampai di Madinah. Nama apa? Abu Ayyub Al-Ansari. Okey. Selamatlah, tibalah Nabi Muhammad di Madinah pada 24 September 622 bersamaan 12 Rabiul Awal. Okey. 12 Rabiul Awal tahun berapa Hari ni 9 September 2021. Okey. Bersamaan dengan berapa Safar hari ni saya tak perasan. Tahun 1443 Hijrah. Jadi pada tarikh Nabi Hijrah tu 24 September 622 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal tahun berapa? Tak ada tahun lagi pada masa ni. Sebab tahun hijrah kita ni, kita pakai tahun hijrah tu bermula daripada hijrah Nabi ni. Kau nak kira kan 12 Rabiul Awal ni tahun 1 hijrah lah. Kan? Tapi pada masa tu tak dikira lagi. Tahun hijrah ni mula digunakan pada pemerintahan Umar Al-Khattab. Okey? Khalifah yang kedua Islam. Baru guna kalender hijrah. Kalender hijrah kita sekarang ni, Muharram Safar Rabiul Awal ni sekarang tahun berapa? 1443 kan? Okey, jadi bermula daripada peristiwa hijrah ni lah. Bermulanya tahun pertama dalam kalender hijrah. Tapi masa ni kita cakap 12 Rabiul Awal ajalah, tahun tak sebut lagi lah. Bila sampai di Madinah, rasmilah, selamatlah Rasulullah, alhamdulillah, daripada tentangan yang diberikan oleh kaum musyrikin di Mekah. Jadi peristiwa ni sangat besar dalam sejarah Islam kita. Kalau tak berlaku peristiwa hijrah, Nabi duduk di Mekah selama 13 tahun, 13 tahun duduk di Mekah, tak boleh nak membesarkan dakwah tu, tak boleh nak menyebarkan dakwah tu sebab terlalu kuat tentangan daripada kaum musyrikin. Kalau tak hijrah ke Madinah tu, tak macam manalah Islam yang akan berkembang. Tapi Allah perintahkan berpindah ni sebab Allah nak Islam ni berkembang ke seluruh dunia hingga ke hari ini, hingga sampai ke tanah Melayu, ke Malaysia kita ni. Okey, kesan daripada peristiwa hijrah inilah. Sebab tu benda ni sangat besar sehingga kan tahun hijrah tu diambil sebagai tahun penggunaan tahun dalam Islam. Okey. Kita tengok seterusnya. Kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah. Okay, daripada aspek agama. Apa jadi kesan daripada peristiwa hijrah ni? Ajaran Islam semakin tersebar kerana dakwah dapat dilaksanakan secara lebih terbuka. Bila sampai ke Madinah, orang Madinah nak pada Islam. Masuk Islam ramai-ramai lah. Satu negeri masuk Islam. Jadi Islam terus jadi kuat pada masa tu juga. Dari segi sosial, kehidupan masyarakat Madinah berubah kepada sistem hidup yang lebih baik daripada segi akidah, syariat dan akhlak. Jadi orang Madinah selama ni, kaum Aus dan Khazraj itu bergaduh selama ni. Bila datang dan Nabi Muhammad, mereka dipersaudarakan. Berbaik-baik dah sama mereka, tak bergaduh dah dalam kehidupan mereka. Dari segi politik, tertegaknya negara Islam yang pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan tok imam, bukan tok lebay yang mengajar ke masjid, bukan. Dia adalah pemimpin negara. Baginda lah yang mengasaskan negara Islam yang pertama di dunia, iaitu negara Islam Madinah. Dari segi politik. Jadi Nabi Muhammad tu presiden ke? Perdana Menteri ke? Memanglah. Bukanlah nama presiden atau Perdana Menteri. Tapi fungsinya ialah macam tu. Orang nombor satu yang mentadbir dalam sebuah negara.
Dan dari segi ekonomi, kedudukan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan. Tak adalah riba, tak adalah penipuan dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita tengok iktibar daripada peristiwa hijrah. Okey. Peristiwa hijrah yang berlaku tu, umat Islam perlu, kepada kita orang Islam ni, yang di Indonesia ni, umat Islam perlu bijak membuat perancangan dan menyusun strategi sebelum melakukan sesuatu tindakan. Macam mana bijaknya Rasulullah menyusun strategi. Orang kafir susun strategi nak bunuh, tapi strategi yang dibuat oleh baginda Rasulullah dan sahabat-sahabat lebih bijak lagi sehingga mereka dapat melepaskan diri daripada ancaman yang besar tu. Yang kedua, sentiasa bersikap optimis, yakin bahawa kejayaan pasti bersama-sama dengan orang yang benar. Kalau hari ni kenapa kita nak takut? Okay? Kita ni PDPR, tak ada kelas yang bersemuka di sekolah, tak boleh pergi sekolah. Kenapa kita nak takut? Senang PDPR ni pun cikgu mengajar macam biasa juga. Okay? Semua subjek mengajar, kenapa kita kena yakin dan optimis bahawa kejayaan bersama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang sentiasa melakukan usaha yang baik. Yang seterusnya, yang ketiga, mencari teman yang soleh, baik, budi pekerti dan ikhlas membantu. Pengajaran dia iktibar kepada kita, kalau kita nak berkawan, kawanlah orang yang baik. Boleh tak nak berkawan dengan orang bukan Islam? Boleh. Nabi pun berkawan dengan Abdullah bin Uraiqid. Tak Islam. Pada masa itulah. Okay? Jadi ini sebagai bukti bahawa kita boleh ni berkawan dengan orang bukan Islam. Asalkan orang tu baik. Kalau orang tu ada niat nak menjahanamkan, nak memusuh Islam, tak boleh kawan lah. Okay, macam tu. Yang ketiga, sabar dan tabah menghadapi halangan dan cabaran. Okay. Kita kena sabar. Jangan kata, oh aku tak minat lah PDPR ni, boring lah, tak best lah, tak ada data lah, kena kongsi telefon dan sebagainya. Sebenarnya itulah halangan dia. Dia kena hadapi dengan sabar. Kalau orang melepasi dugaan ni, insya-Allah kejayaan akan menanti. Yang kelima, lima ke? 1, 2, 3, 4. Okey, 5. Sentiasa bertawakal nah, ni bertawakal nah. Baratawakaflam. Bertawakal dan memohon pertolongan Allah serta mematuhi segala perintahnya. Apa dia bertawakal ni? Apa dia tawakal? Tawakal ialah berserah diri kepada Allah. Serah diri kepada Allah. Macam mana tawakalnya Nabi Muhammad berada di dalam gua tu. Dan di luar pintu gua tu, orang-orang tentera-tentera musyrikin duk tunggu dengan pedang yang terhunus. Kalau mereka jenguk ya nampaklah. Okey. Tapi Rasulullah berserah kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan Allah akan tolong. Macam itulah kita hari ni. Kita nak tawakal, serah kepada Allah lah. Tapi bukan boleh serah begitu saja. Kita kena berusaha. Yang kelima, yang keenam, sentiasa mengutamakan dan memelihara kesucian akidah dan keselamatan nyawa. Ini yang paling penting sekali. Kena pelihara akidah kita. Kalau Nabi dan sahabat-sahabat tu sanggup meninggalkan kota Mekah, kampung halaman mereka, pergi duduk di kampung orang. Okay. Kalau macam tu sekali, kenapa nak memelihara akidah ni? Kita macam tu juga kena pelihara akidah kita dan keselamatan nyawa kita. Okay. Jadi besar sekali lah pengajaran daripada peristiwa hijrah yang berlaku. Dengan berlakunya peristiwa hijrah ni, bila sampai di Madinah, Nabi dah bina negara Islam yang kuat dan Islam ni tersebar hinggalah ke seluruh dunia, hinggalah ke kita, ke tanah Melayu, ke Malaysia hari ini. Alhamdulillah, hebatnya perjuangan orang-orang dahulu. Okey, perjuangan kita apa? Perjuangan kita nak belajar PDPR sahaja. Perjuangan kita nak belajar dalam PDPR, nak join kelas, nak buat latihan dan sebagainya, supaya nanti kita peperiksaan, kita lulus, kita dapat ilmu dan kita dapat amalkan ilmu dalam kehidupan kita seharian. Hak tu je. Kamu tak disuruh bekerja lagi, tak kena pergi buat kerja dapat duit untuk sara diri, tak lagi. Cuma suruh belajar je dulu. Jadi alhamdulillah lah kita yang beberapa orang ni, siapa saya sebut nama? Ajim, Amnan Khuwailid, Ajim ni Akmar Hazim, Amnan Khuwailid, Humaira, Fakrul Daniel, Syed Hussein, Darwish dan Fahri Iqbal. Kita tahniah kerana kamu kena hadir ya. Selepas ni saya akan bagi latihan. Boleh ya? Boleh ya Darwish saya bagi latihan lepas ni? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Saya ingat Lena dah. Okey, ada dah. Okey, dan kita akan bercuti dah. Bercuti. Kita akan ke dalam cuti ni kalau kita buat kelas tak boleh tak? Darwish? Mana cuti?
Okey saja ya saya melawak. Okey, terima kasih semua kerana hadir. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dalam sesi hari ini memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama. Ustaz.